Saya Muhammad Faris di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan assalam sehati sejiwa. Peniaga ataupun pengusaha ikan yang menggunakan bahan terlarang seperti formalin tidak akan terlepas daripada sebarang tindakan undang-undang kerana sanggup menipu pembeli demi mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kesan kesihatan orang ramai. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein menegaskan orang ramai perlu membuat laporan segera sekiranya terdapat penggunaan bahan terlarang itu. Laporkan ke pihak yang berkenaan, kepada pihak polis dan juga kepada pihak KB DNKK saya pikir. Sampel sudah diambil oleh pihak kesihatan juga. Ya, Jabatan Kesihatan juga ambil perhatian perkara ini. Supaya menjejaskan kesihatan, racun. Beliau menyatakan demikian kepada media sebagai mengulas aduan seorang pembeli di Pasar Putatan yang mendakwa ikan yang dibeli mempunyai bahan formalin. Aduan yang disebarkan menerusi media sosial itu menimbulkan kerisauan orang ramai untuk membeli ikan di pasar terbabit. Pemimpin masyarakat diminta lebih proaktif mengadakan program peningkatan sumber ekonomi penduduk di kawasan masing-masing. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, langkah itu bukan sahaja berupaya mengeratkan semangat persaudaraan dan perpaduan, malah membantu pembangunan ekonomi setempat. Tentu ini juga dapat menyambut saranan kerajaan untuk kita meningkatkan lagi hasil pendapatan orang-orang kampung kita di bawah. Jadi kalau kita buat secara ramai-ramai gotong royong, percayalah ia boleh memberi pulangan yang baik. Datuk Haji Ji menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program kesedaran bersama pemimpin masyarakat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Sulaman di Dewan Majlis Daerah Tuaran. Program ini anjuran bersama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat, Jabatan Ketua Menteri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Datuk Haji Ji turut mengingatkan pemimpin masyarakat yang dilantik supaya mengemaskini profil kampung masing-masing. Ini bagi memudahkan sistem data maklumat penduduk diselaras secara sistematik untuk memudahkan penyaluran pelbagai keperluan dan bantuan kepada penduduk. Lebih 300 orang terdiri ketua kampung, pengurusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, ketua dan wakil ketua anak negeri hadir pada program ini. Nasib Balu Lorinja Saimin yang kehilangan suaminya ketika operasi memadam kebakaran di Sandakan Julai lalu mendapat simpati daripada seorang warga Singapura untuk tampil menghulurkan sumbangan. Meskipun tidak mengenali keluarga mendiang, Apollos Jerimos, penderma warga Singapura yang tidak mahu namanya disiarkan, menderma lebih RM3,000 kepada Balu mendiang. Sumbangan diserahkan kepada Linda Leong yang kemudiannya disalurkan kepada Persatuan Media Sandakan Sabah Pemasa untuk disampaikan kepada Balu Laurinjah. Cek disampaikan timbalan pengerusi Pemasa James Leong kepada bapa mendiang Jeremos Watau dalam satu majlis ringkas di Balai Bomba dan Penyelamat Zon Sandakan. Sementara itu, penguasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Sandakan, Andri Endro, melahirkan penghargaan kepada individu yang menghulur sumbangan bagi meringankan beban keluarga mangsa. Ini menunjukkan bahawa pihak-pihak yang telah menderma begitu ramai berat atas kita punya pengorbanan anggota kita yang telah berkorban semasa menjalankan tugas. Dalam kejadian petang Julai lalu, Apollos Jeremos 25 tahun meninggal dunia selepas terkena rinjatan elektrik semasa memadam kebakaran belukar berhampiran Taman Kenari Batu 7, Jalan Airport Sandakan. Mendiang meninggalkan isteri yang ketika itu hamil 5 bulan anak pertama. Balu mendiang Laurinjah yang sebelum ini bertugas sebagai jururawat di Hospital Duchess of Kent Sandakan telah bertukar di Hospital Kota Marudu hampir sebulan lalu. Kemudahan Kompleks Sukan Beaufort diharap dapat dinaik taraf dalam pembentangan bajet 2016 yang akan dibentangkan 23 Oktober ini. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, Kompleks Sukan Beaufort yang siap dibina 2011 masih memerlukan penambahbaikan, khususnya pembinaan asrama bagi kegunaan atlet selain dewan untuk kegunaan sukan indoor. Beliau ditemui pemberita selepas pelancaran sambutan Hari Sukan Negara peringkat zon pedalaman di Beaufort.
Datuk Hajah Azizah yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga berharap kerajaan dapat memberi tumpuan kepada peningkatan infrastruktur jalan raya dan bekalan air bersih di daerah Beaufort dalam bajet 2016 itu. Mengenai sambutan Hari Sukan Negara, beliau berkata penganjurannya adalah signifikan dalam mendidik rakyat mengenai kepentingan bersukan dalam kehidupan. Malah melalui aktiviti ini, hubungan silaturahim dalam kalangan rakyat berbilang kaum dapat disemai, seterusnya memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian negara. Sidma College dan Unitar International University akan menganjurkan program larian amal Unitar Sidma Charity Fund Run pada Februari tahun depan. Larian itu yang akan diadakan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas bertujuan mengumpul dana bagi Pertubuhan Anak Yatim Al-Mughni Penampang dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Larian julung kali diadakan itu terbahagi kepada dua kategori, iaitu 10 km dan 5 km. Ia dijangka disertai peserta tempatan dan antarabangsa. Bercakap dalam sidang media selepas pelancaran larian tersebut di Kota Kinabalu, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Masyung Bana memuji usaha kolaboratif berkenaan dan meminta lebih banyak institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta pihak lain mencontohi inisiatif kedua-dua institusi terbabit. Jelasnya, penganjuran seumpama juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengembalikan kegemilangan sukan negara selain mengurangkan obesiti di kalangan masyarakat. Sementara itu, pengerusi Sidma College, Dr. Mornik Hambri memberitahu, setakat ini pihaknya telah menerima hampir 700 penyertaan daripada pihak sekolah. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsungnya program Karnival Sekolah BSN 2015 di Sekolah Kebangsaan Pekan Kudat 2 Kudat. Seterusnya pada pukul 8.30 pagi akan berlangsungnya kejohanan perlumbaan berbasikal terbuka Borneo di Beaufort. Pada masa sama akan berlangsungnya Karnival Sukan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas. Akhir sekali, pada pukul 10 pagi, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Johor Haji Noor akan merasmikan Dewan Kemulakan Linakid Cultural Village dan program Semarak Daerah Tuaran. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Faris di Angkasa Puri. Silakan.